Hai, Assalamualaikum. You dah ada medical card? Dah ada? Okey, medical card belum tentu cukup yakin ataupun belum tentu cukup jaminan untuk korang kekalkan korang punya lifestyle. Kenapa? Okey, video ni saya akan kongsikan kenapa income protection lebih penting daripada medical card. Jom! Okey, kita tengok dulu fasa kehidupan. Dalam dunia ni ada 4 kategori. Ada yang kurang bernasib baik di kalangan kebajikan. Ada yang fakir miskin, ada yang selesa dan ada yang hidup mewah, banyak harta. Rata-rata kita semua, anda semua dalam keadaan yang selesa. Sebab apa? Sebab you bekerja. Baik, you sihat, you mampu nak cari income. Okey, gambar ni menunjukkan ramai pasangan suami isteri masing-masing bekerja, masing-masing cari income untuk menampung tanggungan keluarga. You sebagai ketua keluarga, suami mungkin dekat sini 80%, isteri mungkin 20%. Okey, anggaplah total expenses tanggungan sebulan RM3,000. Ada loan rumah, loan kereta, bil rumah, bil api, bil air, bil astro, right, bil kowe apa, dan anak, yuran sekolah anak, perbelanjaan anak, mungkin susu, pampers, groceries, okay, barang-barang keperluan dapur dan macam-macam lagi. Anggap RM3,000 sebulan. Okey, gambar ni menunjukkan pula isteri sebagai suri rumah dan 100% pendapatan keluarga tu datangnya daripada suami, datangnya daripada ayah. You sebagai ketua keluarga, 100% you punya tanggungan RM3,000 you seorang. Kajian menunjukkan jangka hayat kita average sehingga 80 tahun sahaja. Kalau umur you sekarang 30 tahun, bermaksud tahun sebelumnya tu di mana tahun yang tak ada income. Yelah, zaman sekolah mana kita nak cari income, kan? Baik, bermaksud you dah tak boleh patah balik masa nak cari income. Dan rata-rata kita bersara pada umur 65 tahun. Di mana selepas umur 65 tahun tu pun tahun yang tak ada income. Yelah, you dah bersara, tak bekerja, mana nak datang income? Melainkan you ada business, own business. Baik, kalau you sihat walafiat, masih boleh bekerja, masih boleh cari income lagi. Dan saya nak bagi tahu dekat sini, critical years ni dalam lingkungan umur 25 hingga ke 55 tahun. Baik, bermaksud pada umur 25 kita baru nak start kehidupan. Baru nak start peringkat kehidupan di alam fasa perkahwinan. Baru berkahwin. Lepas berkahwin, baru dapat anak. Anak masih kecil, anak masih sekolah. Baru nak beli rumah, baru nak beli kereta. Kat sini bermaksud expenses tinggi, perbelanjaan seisi rumah tu tinggi, banyak hutang. Yang inilah di mana umur yang bahaya. Saya kongsikan kisah Encik Fazil ni. Encik Fazil ni pernah nikmati gaji RM10,000 sebulan. Tetapi hidup susah selepas diserang stroke. Kita ambil situasi ni. Suami isteri bekerja kan? Masing-masing ada goal. Pada 20 tahun akan datang, mungkin nak beli rumah. Dah ada rumah, mungkin nak beli rumah kedua. Baik, nak tukar kereta lah. Daripada local car, nak ke continental car. Nak pergi umrah, nak pergi haji. Baik, tetapi pada tahun yang ke-10, kita diuji sakit jantung. Yang mana doktor kata kena operate hari ni juga. Right, kalau tak buat operate hari ni, degupan jantung kita akan terhenti. Yang mana kos rawatannya RM200,000. Persoalan, mana datang duit kita nak bayar RM200,000 ni? Mungkin you ada saving, tapi habislah you punya saving. Dan goal ni tidak akan tercapai. Sebab you dah sentuh you punya saving. Baik. Dan you kata tadi, you dah ada medical card. Alhamdulillah, settle you punya kos rawatan. Yang mana kos rawatan ni akan ditanggung oleh pihak takaful. Settle. Baik, tak payah nak usik you punya saving. Macam mana pula tak ada medical card? Tak apa. Kita ada option lagi pergi ke hospital kerajaan. Baik, memang tak dinafikan. Hospital kerajaan memang ramai doktor pakar. Memang facilities, equipment dia, lab test dia, diagnostic machine dia memang terbaik. Memang dia punya teknologi high-tech. Even hospital swasta pun tak ada. Tetapi, you kena ingat, hospital kerajaan ni ramai yang akan menunggu giliran. Jadi, you punya giliran mungkin 2-3 bulan akan datang. Ataupun 7 bulan, ataupun setahun. Ramai yang memerlukan lagi dan mengikut keutamaan. Bila you dah sakit, macam mana you punya tanggungan keluarga? Right? Kesemuanya ni macam mana? Kalau you
suami 100% you punya pendapatan tu datangnya daripada you, dan isteri you housewife, macam mana you nak beri nafkah? Macam mana you punya hutang? Baik, mungkin you ada simpanan, tetapi berapa lama you punya simpanan mampu bertahan? Duit akan keluar macam baik. Right? Dan you punya pekerjaan, majikan you, company you mungkin bagi cuti tanpa gaji dulu, dan lama kelamaan akan diberhentikan kerja. Baik, hilang tak you punya income? Hilang kan? Hilang tak you punya aset dan harta? Mungkin jual kereta, mungkin jual rumah, right? Mungkin jual tanah, jual harta. Baik, hilang tak? Hilang kan? Persoalan lagi, macam mana you punya tanggungan, you punya wife nak sustain 3,000 total expenses tu, jumlah perbelanjaan seisi keluarga sebulan 3,000 consistently tanpa miss. Macam mana you punya wife nak dapatkan 3,000 sebulan tu? Baik, you punya saving lama-lama mungkin akan habis. Right? You dah tak ada income, you dah terlantar kat atas katil, you dah hilang upaya kekal, you dah tak mampu nak bekerja. Baik, mungkin ada ikhtiar, right? Tetapi saya nak bagi tahu satu perkara lagi. Jika berlaku kematian salah seorang pasangan kita, sama juga. Kalau kematian, 100% hilang kita punya income, 100% hilang sumber pendapatan keluarga. Baik, macam mana isteri nak sustain? Macam mana isteri nak 3,000 sebulan tanpa miss untuk nak stablekan tanggungan keluarga, untuk nak menjamin anak-anak sekolah, right? Untuk menjamin pendidikan anak sehingga ke universiti. Bila berlaku je kematian salah seorang pasangan kita, sama ada suami ataupun isteri, ataupun salah seorang ahli keluarga kita, semua harta dibekukan. Kita ada harta alih tanah, rumah, bangunan. Kita ada harta tak alih, kenderaan, motor, kereta, akaun simpanan, akaun pelaburan, ASB, KWSP, tabung haji, unit trust, semua dibekukan. Dan wahai para isteri tak boleh nak keluarkan duit simpanan arwah senyap-senyap, walaupun dah tahu password. Dan semua duit KWSP arwah tu bukanlah hak milik mutlak si isteri, bukanlah hak milik mutlak penama tersebut. Dan penama tersebut mestilah dibahagikan mengikut hukum faraid. Kita kalau boleh tak nak pasangan kita jadi macam dalam gambar ni, yang mana bukan beban kesedihan sahaja yang perlu ditanggung. Beban nak meneruskan kehidupan tu lagi berat berbanding kesedihan. Okey, ini adalah gambaran suami isteri. Kalau you bujang, mesti you ada tanggungan you juga. Mungkin adik-beradik you punya tanggungan, dan you punya parents. Dan parents you, baik, mungkin you adalah salah seorang harapan bagi parents you. Takkan you tak nak tinggalkan sesuatu untuk parents you? Macam mana kita nak kekalkan kita punya income? Kita nak kekalkan kita punya saving. Jangan usik saving. Kita nak kekalkan kita punya aset. Jangan jual rumah, jangan jual kereta. Kekalkan rumah tu, ada tempat berlindung. Dan macam mana kita nak kekalkan lifestyle kita? Lifestyle kita ni bermaksud anak-anak kita pendidikan dia terjamin, boleh sampai ke universiti. Macam mana tu? Yang inilah caranya. Pelan ganti gaji berfungsi. Baik, inilah income protection plan ataupun income replacement plan. Yang mana nampak tak tiang takaful ni? Tiang takaful ni lah akan mengukuhkan kita punya tanggungan keluarga kita. Tiang takaful ni lah akan menjamin pendidikan anak kita sehingga universiti. Tiang takaful ni lah akan melindung kita punya harta-harta. Tiang takaful ni lah akan mencairkan aset-aset kita supaya tak kena beku. Baik, kita kena sediakan hibah takaful dengan pampasan sakit ketika. Baik, andai katalah 3D itu, death, disability dan disease, berlaku pada diri kita. Baik, insyaAllah kita ada plan untuk keluarga kita, supaya keluarga kita boleh meneruskan kehidupan. Baik, contoh, ambil pelan ganti gaji.
1 juta. Ambil hibah takaful 1 juta. Bersama dengan sakit kritikal. Jadi keluarga kita ataupun kita sendiri boleh meneruskan kehidupan selama 10 tahun, mungkin 20 tahun. Baik, yang inilah caranya. Guys, next video hibah takaful.